Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimah Bintang bersama daripada semester 6. Saya membentangkan kajian kes kanak-kanak, iaitu kanak-kanak yang saya pilih ialah Nur Aisyah Amirah binti Muhammad Rizwan, berumur 5 tahun, bersekolah di Tadika Inter Sri Teja. Ciri-ciri perwatakan kanak-kanak pada Aisyah ni, satu ialah pendiam. Pendiam ni maksud dia akan duduk diam di dalam kelas. Bila cikgu masuk, dia akan duduk diam. Dia tak akan usik apa-apa pun. Dia tak akan bangun pergi hadapan kat cikgu, tak ada. Dia akan duduk diam saja. Yang kedua, sukar untuk menjawab pertanyaan guru. Sukar menjawab pertanyaan guru. Pertanyaan guru ni macam bila cikgu tu soal dia akan duduk, dia bangun tapi dia akan duduk diam. Dia akan diam sampai cikgu tanya, tak kisah cikgu tanya 3 kali soalan pun dia akan duduk diam, dia tak akan jawab. Melainkan kalau cikgu cakap apa, dia akan sebut sekali dengan cikgu. Perwatakan yang ketiga, seorang yang aktif dengan rakan yang lain. Setiap petang mereka akan bermain Lego. Itu memang rutin harian setiap hari. Yang dia dekat Tadika Intas ni, petang mereka akan main Lego. Mereka akan main Lego bersama rakan-rakan lain. Maknanya Aisyah ni dia seorang aktif. Dia akan ikutlah rakan dia pergi mana-mana. Macam main pondok, dia join sekali. Mereka buat bina. Maknanya Aisyah ni dia akan beraktif dengan rakan dia. Maksud dia jom lagi mana-mana, pergi kacau orang tu, pergi buat binaan Lego, main-main tu, main masak-masak. Tu Aisyah. Dia seorang yang kreatif. Apa yang saya nampak pada Aisyah ni, dia lebih pada kreativiti. Maksud dia bila orang buat kreativiti, dia macam walaupun dia lambat dalam pergerakan tangan, tapi saya nampak dia memang kreatif. Contoh buat buka pensel, buat bunga, buat macam-macam lah buat, tapi dia boleh nampak ada kreativiti pada dia. Dia sangat minat. Lepas tu yang kelima, suka meniru tingkah laku orang lain. Ciri perwatakan yang kelima ni, Aisyah ni suka meniru tingkah laku orang lain. Maksud dia meniru macam contohlah kalau pada hari tu dia kena denda. Dendanya adalah menari. Bila rakan-rakan dia kena denda, bila rakan dia menari, dia akan ikut sekali. Dia macam dia akan tengok rakan dia macam mana, dia akan ikut juga. Perkembangan kanak-kanak ada 5. Fizikal, sosial, emosi, intelek dan rohani. Yang pertama, fizikal. Dia boleh Aisyah ni dia tak ada masalah dari segi motor kasar, iaitu melompat, merangkak, menjulur, mengguling, mengimbangkan diri di atas titi. Dia tak ada masalah. Maksud dia bila dia buat benda-benda tu, dia boleh buat. Dia boleh buat dengan sendirinya, tanpa bantu orang lain. Lepas tu Aisyah ni daripada segi motor halus, dia sangat lemah. Contohnya macam memegang pensel, dia tidak dapat menulis dengan baik. Jadinya bila dengan pensel, cikgu tu akan bagi dia pensel yang khas untuk dia saja, untuk dia menulis. Maknanya kalau setiap kali menulis, cikgu akan bagi pensel khas untuk dia saja. Lepas tu yang melibatkan aktiviti yang melibatkan motor halus ni, dia lambat sikit lah, tapi cikgu akan bantu dia lah untuk meningkatkan lagi motor halus. Kedua, perkembangan emosi. Emosi dia, saya lihat dia seorang yang ceria. Ceria maksud dia akan ceria dengan rakan-rakan dia. Dia akan macam berlari, kadang bercakap dengan rakan dia, tunjukkan ekspresi yang ceria lah. Lepas tu emosi yang kedua ialah pendiam. Pendiam ialah bila duduk dengan cikgu, kalau cikgu tanya Aisyah apa semua ni, Aisyah jenis dia diam. Dia tak banyak cakap. Bila cikgu panggil dia kat depan, dia akan senyap je. Dia tak akan bunyi. Dia akan pergi, dia akan senyap. Dia tak akan jawab apa persoalan yang cikgu tanya. Perkembangan yang ketiga ialah sosial.
bila kita lihat Raisya ni senang bergaul dengan rakan yang lain. Maksud dia tak ada masalah untuk bersosial dengan orang yang lebih. Maksud dia kalau ada kawan baru yang datang pun dia senang untuk bersosial. Dia macam contoh macam ada satu kelas dia tu ada budak 4 tahun. So budak 4 tahun ni macam suka menangis apa semua. Tapi dia dalam semasa buat aktiviti dan sekumpulan, dia ada jugalah berkomunikasi dengan budak tu. Dia akan cakap ni semua, tapi dia suka bergaul. Dia macam tak kisah kalau kawan dia tu berumur bawah dia ataupun atas dia, dia suka bergaul juga. Ketika main pun dia akan bergaul dengan rakan dia, macam rakan iaitu Al-Ghazi. Dia suka berkawan. Dia macam dia tak ada masalah intelek. Raisya ni dia tidak mampu mengikut pelajaran secara ramai. Maksud dia bila ramai dia macam hilang fokus. Dia macam senyap. Bila cikgu tanya pun dia macam tak tahu. Dia macam hilang fokus di dalam kelas. Maksud dia Raisya ni dia lebih pada tumpu pada untuk mengajar dia seorang saja. Kalau daripada dia seorang saja, dia boleh menjawab pertanyaan guru tu. Tapi kalau secara ramai dia macam tak boleh. Bila buat latihan pun dia macam tak tahu. Okey, perkembangan bahasa daripada Raisya ni, dia dapat mengambil bahagian dalam perbualan rakan yang lain. Maksud dia bila buat aktiviti dalam kumpulan, dia akan berkomunikasi di antara rakan dia je. Dia macam dia akan bila rakan dia tanya, dia akan jawab. Lepas tu yang kedua, berbualan dengan rakan supaya semasa melakukan aktiviti. Okey, macam saya cakap ni, dia buat aktiviti dengan kumpulan, dia akan bercakap dengan rakan dia juga. Dia akan sebelah dia, dia akan bercakap juga. Lepas tu dia boleh membaca tapi membantuan guru. Okey. Dia boleh membaca tapi dengan bantuan guru ni, maksud dia bila tunjuk, contohlah kalau buat latihan, bila cikgu tu suruh baca arahan, dia tak akan baca. Bila cikgu tu sebut satu, baru dia sebut. Contohlah dalam matematik, bila cikgu sebut sah, lepas tu suruh sambung tu, tapi dia tak boleh. Bila sebut sah, dia sebut sah, tapi bila kita sebut tu, baru dia sebut tu. Pasti kita kanak-kanak di tadika, kita perlu terapkan bermain sambil belajar. Okey, kenapa terapkan bermain sambil belajar ni? Sebab ini adalah fitrah semula jadi kanak-kanak. Kalau kita tak terapkan dia bermain sambil belajar, dia akan contoh kalau dalam kelas dia macam asyik-asyik belajar. So kita macam bosan. Kita perlu adalah bermain sambil belajar. Bila bermain sambil belajar ni, kita akan meningkat lagi semangat kita untuk belajar. Kanak-kanak di tadika ni, yang kedua, meningkatkan aktiviti yang selaras dengan perkembangan kanak-kanak. Okey. Bila aktiviti yang kita rancang, kita kena tahu perkembangan apa yang kanak-kanak boleh. Macam contoh kita buat aktiviti yang melibatkan tema haiwan. So kanak-kanak memang suka. Tapi kita kena tahu apa yang perkembangan yang kanak-kanak boleh dalam buat tema haiwan tu. So kita kena tahu bila kita buat satu aktiviti, kita kena tahu perkembangan dia, apa yang kebolehan dia, apa kemahiran dia boleh buat. Itu yang bagi kanak-kanak. Okey. Persekitaran kanak-kanak yang ketiga, wujudkan suasana yang ceria di dalam kelas. Okey, seorang guru tu perlu tahu apa yang membuatkan kelas itu lebih ceria. Macam contoh dari cara pembelajaran dia, cara penyampaian dia, cara mereka untuk menghandle kelas tu lebih ceria, bagi tak menghiaskan kelas tu lebih ceria untuk anak lebih semangat untuk datang ke sekolah. Okey, yang keempat, menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik. Okey. Setiap pembelajaran guru perlu ada bahan bantu mengajar yang menarik. Macam kita buat aktiviti, kita senaraikan aktiviti tu, kita kena buat juga bahan bantu mengajar yang menarik supaya anak-anak tu lebih, kita boleh umpan mereka dengan menarik perhatian mereka. Okey. Cabaran dan penambahkan. Sama, kanak-kanak kurang memberi perhatian di dalam kelas. Okey, kenapa kanak-kanak kurang memberi perhatian di dalam kelas? Kerana satu,
cara penyampaian guru. Dua, cara percakapan guru tu terlalu laju dan kurang jelas. Lepas tu, yang ketiga, tiada bahan bantu mengajar. Okey. Penambahbaikan untuk ni, guru perlulah menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik perhatian kanak-kanak. Lepas tu yang kedua, guru perlulah mengulang kaji setiap pembelajaran untuk mereka menyampaikan kepada kanak-kanak tu dengan jelas. Maksud dia, setiap dalam kelas, guru perlulah jelaskan suara mereka untuk bercakap dengan kanak-kanak supaya kanak-kanak tu faham. Okay. Kesimpulannya, setiap perkembangan kanak-kanak mesti ada peningkatan dan kebolehan kemahiran mereka sendiri. Maknanya setiap kanak-kanak ni dia ada, macam mana cakap, kanak-kanak ni kita tak boleh nak paksa dia paksa dia untuk dia tingkat lagi perkembangan dia. Bagi mereka, bagi ibu bapa dan guru perlulah faham apa yang kebolehan yang mereka ada. Macam dia ni lebih pada kreatif. So lebih pada kreatif. Kalau dia tak boleh pada bidang-bidang lain, kita jangan paksa. Biarlah dia apa yang dia minat saja dalam tu. Lepas tu yang kedua, kanak-kanak sekarang ni adalah harapan kita untuk membesar dengan penuh ilmu di dada untuk menjadi manusia bertanggungjawab. Okey. Ni sebagai guru, ibu bapa dan guru perlulah mendidik anak-anak ni lebih pada ilmu dan agama. Jadi manusia yang bertanggungjawab. Janganlah kita paksa anak, kita paksa okey awak ikut cita-cita ni apa semua. Kita sebagai ibu bapa kita kenalah faham, perlu tahu apa harapan kanak-kanak. Kemudian yang ketiga, apabila seorang itu berjaya, dengan apa yang kita miliki akan menimbulkan perasaan yang gembira dalam hidup kita. Macam contoh bila kita meningkat dewasa, kita akan faham diri kita menuju bidang mana. So apa yang kita tak tahu apa kebolehan kita. So bila kita buat dalam sesuatu tu, kita berjaya. Maknanya kita tak sangka apa yang kita buat itu mulai perasaan gembira dalam diri. Jadi kita janganlah berendah diri apa yang kita tidak miliki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.